Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulakan tajuk kita pada hari ini iaitu pengiraan kos dan penghasilan reka bentuk produk. Baiklah, jadi minggu lepas awak dah buat lakaran, awak dah jana idea, awak nak buat desain apa, awak nak buat reka bentuk apa. Berdasarkan pertandingan 4 tempur, masih ingat? Daripada situ awak boleh, bagus Balkis. Jadi berdasarkan pertandingan tu, yang bestnya kali ni adalah awak boleh buat produk bebas. Kalau sebelum ni cikgu suruh semua buat kereta. Tapi kali ni bebas, apa-apa kategori saja. Boleh rujuk video minggu lepas dekat YouTube, dekat store. Untuk siapa yang tak masuk. Jadi lepas kita dah langkah seterusnya adalah pengiraan kos. Sebelum tu, kena tahu apa maksud kos dan sebagainya. Cikgu nak siapa yang nak jawab tekan butang raise hand. Boleh teka tak apa nama produk yang ada dekat cikgu? Sekarang. Raise hand. Kotak. Emil, raise hand dulu. Nanti cikgu panggil. Macam kat kelas, cikgu panggil baru jawab. So, Emil Rizky. Mesti nampak kotak je dekat Cikgu, depan. Saya menjawab soalan ni. Ya, betul. So, jawapan dia adalah? Kotak. Kotak. Okey, ada jawapan lain selain kotak. Bagus, Emil. Cikgu nak perempuan pula. Okey, Irina. Irina boleh cuba? Jangan lupa cikgu izinkan. Izinkan saya menjawab. Ya. Okey, so apa nama produk ini? Saya nampak macam penyapu. Okey, penyapu. Emil kata kotak. Irdina kata penyapu. Siapa ada jawapan yang lain daripada Irdina dengan Emil? Tak nampak sebab ada background. Tak nampak sebab ada background? Okey. Sekarang nampak kan? Boleh teka tak apakah nama produk ini? Jawab. Irdina tak jawab. Okey, Balkis. Abo. Yang lain zip mulut. Balkis. Cikgu izinkan saya Bawa soalan. boleh? Apakah produk ini? Pasu bunga. Okey, pasu bunga. Ada yang kata penyapu. Betul ke ni penyapu tadi? Betul ke kelas? Okey, ini kata kotak. Okey, kotak tu tempat simpan barang. Ini bukan kotak. Saya ingatkan ingatkan saya jawab yang slide tu. Tak apa. Yang tu kurang Batu. Balkis yang paling tepat sekali. Tahniah Balkis, iaitu ataupun pasu bunga ataupun tempat letak bahan semula jadi macam ni. Yang ni macam daun-daun kering sebagai hiasan. Okey, jadi contoh produk awak hasilkan reka bentuk pasu bunga. Awak pilih pasu bunga. Ada dalam kelas ni yang pilih pasu bunga. Dah hantar dah pun. Dah siap. Bagus. Saya buat. Oh, Balkis saya yang buat. Okey, jangan lupa turn in sebab awak WhatsApp cikgu kan. Okey, so contoh pasu bunga awak macam ni. Jadi awak boleh jadi lebih kreatif dengan awak tampal stiker ke, tampal manik ke, tampal ribbon dan sebagainya. Ikut kreativiti sendiri sebab ini kira awak yang cipta. Jadi dekat sini contoh, yang ni boleh ambil dekat luar. Awak guna bahan semula jadi ataupun recycle. Daripada pokok-pokok yang dah mati tu, daripada awak buang atau bakar, awak jadikan sebagai hiasan dekat bilik. Yang ni mungkin awak guna kaca, tin apa-apa yang dah gunakan ni mungkin dulu air, jadi awak ambil dia punya kaca, awak buat sebagai pasu. Untuk projek awak, untuk reka bentuk awak, siapa yang ada elemen alam sekitar ataupun recycle akan dapat markah ekstra. Lagi kurang awak punya kos, lagi bagus. Yang kedua adalah berdasarkan kreativiti awak sendiri. Jadi macam yang awak tahu, untuk proses reka bentuk, yang pertama adalah penjanaan idea.
Awak fikir masalah apa, lepas tu awak fikir idea apa. Boleh duduk seorang-seorang termenung, main game ke, tengoklah aku nak buat produk apa ni? Apa masalah dekat game ni? Produk apa yang aku boleh buat? Macam tu. Lepas awak dah pilih produk, contohnya Balkis pilih pasu bunga. Cikgu nak tahu, Ahmad pilih produk apa? Rumah. Okey. Contohnya Ahmad Muzaffar pilih rumah. Irdina pula pilih apa? Pasu. Pasu bunga. Oh, sama dengan Balkis. Ada dua orang buat pasu bunga. Dia lain sikit dengan Okey, bagus. Boleh je. Jadi dekat situ awak termenung, awak berangan-berangan, lepas tu awak terus fikir, awak dah tahu awak nak buat pasu, awak nak buat rumah. Dari kat situ awak fikir macam mana nak buat rumah tu, macam mana nak buat pasu tu. Jadi sebab itulah awak lakar. Lakar pula ada 3 cikgu suruh hantar. Lakaran pertama, mungkin idea awak masa awak tengah duduk tengok TV, itu idea yang keluar. Tiba-tiba awak nak tidur, awak terfikir idea lain. Terjadilah lakaran kedua. Lepas tu awak gabungkan ke, ataupun awak nampak yang lagi baik, awak cari dekat internet tengok banyak sangat cantik. Pergi kat luar, ambil udara segar, tiba-tiba nampak pasu. Cantiknya pasu ni. Itulah awak nak pilih macam tu. Awak nak buat sebiji macam tu, ubah-ubah sikit. Ataupun awak gabungkan dengan lakaran satu tadi. Jadilah lakaran pilihan. Produk yang awak hasilkan kena sama dengan lakaran pilihan. Jangan lupa yang itu. Lepas awak dah lakar, dah siap, dah hantar dah pun. Jadi langkah seterusnya adalah pengiraan kos. Kenapa kena kira kos? Yang ni boleh tulis nota. Pengiraan kos. Kenapa kena kira kos? Yang pertama, supaya awak tak membazir. Daripada awak kira kos, awak boleh bandingkan harga dengan yang lain. Contoh, awak beli dekat kedai Eko RM2.10. Lepas tu, awak pergi Tesco, barang yang sama, contoh orang beli benang je. Benang kat Eko ada banyak RM2.10. Benang dekat Tesco mungkin RM2.10 tapi satu. Ataupun awak pergi kedai, awak pergi KLCC. Lepas tu benang dia harga RM10. Jadi cara awak nak jimatkan kos adalah dengan kira kos. Mana yang lebih berbaloi? Cikgu nak tanya, cikgu nak tanya Mama Adam. Turn off mic. Ni kena buat apa? Tak apa, nanti cikgu tanya. Adam dulu. Mana Adam? Adam Fitri. Turn off mic. Ya, saya. Turn off mic. Okay. Adam Fitri, mana lagi berbaloi untuk beli benang? Kedai Eko tadi ke, KLCC ke atau Tesco? Eko. Eko, betul. Sebab apa Adam rasa Eko paling berbaloi? Murah. Ya, betul. Sebab murah. Lagi sekali, lagi jimat barang awak, lagi bagus. Jadi benda ni akan elakkan pembaziran. Dengan kira kos, awak boleh elakkan pembaziran. Okey, contoh bila kira kos, awak kena senaraikan bahan. Dekat situ awak akan nampak macam tak perlu je barang ni, macam perlu je barang ni. Jadi kalau tak perlu, tak payah, awak buang. Kalau perlu, awak kekalkan benda tu. Alright, so tanpa membuang masa, kita akan teruskan lagi. Jadi hari ini awak akan belajar, awak akan dapat dan belajar tentang 2 benda. Akhir belajar kita pada 1 jam kelas hari ini, awak akan mengetahui cara untuk kira kos bahan. Yang mana sebenarnya awak dah buat dah. Ingat tak dekat dalam kelas yang awak kena daripada lakaran cikgu suruh tukar buku, lepas tu awak kena analis. Yang tu ingat kan? Lepas tu cikgu tentang cara kira kos bahan kereta. Masih ingat? Yang semua tukar-tukar barang tu. Okey, ya, tukar-tukar barang dan sebagainya. Jadi itu aktiviti yang awak akan sentiasa lakukan untuk kelas RBT. Jadi awak kena expert, awak kena mahir dengan tajuk apa-apa yang ada kena dengan RBT ni sebab dia akan berkait. Contoh masa hari tu awak bina kereta. Bila awak dah belajar tajuk yang baru ni, teknologi, perasan tak dia lebih kurang je dengan cara buat kereta. Betul tak? Betul tak semua? Betul tak? Betul tak? Cikgu tak dengar. Betul tak? Betul. Yes, alright. Good. Dia punya proses adalah sama. Jadi sama juga cara kira kos bahan ni pun sama macam yang dulu. Jadi yang pertama awak boleh pandai ataupun awak berjaya untuk mengira kos bahan dan yang kedua adalah untuk hasilkan produk.
Cikgu dah pesan hari ni awak kena ada 20% dah siap. Tak siap sepenuhnya tak apa. Tapi at least cikgu nak tengok 20%. Cikgu nak nampak yang awak ni bergerak. Okay. Jadi, apa beza kos dengan kos bahan? Kita nak kira kos. Kita kenalah tahu dia punya maksud. Maksud kos adalah wang untuk yang dibelanjakan untuk membeli sesuatu. Dan sekarang semua tadi ada kertas betul tak? Cikgu dah suruh sediakan kertas. Okay. Yang pertama, cikgu akan sebutkan barang. Cikgu nak awak teka berapakah kos dia, berapakah harga dia. Yang pertama, awak kena tulis tau. Awak tulis besar-besar. Sebagai contoh, sekejap Okay, sebagai contoh, awak boleh lipat 2 kertas. Pasal awak boleh tulis contoh macam ni. Cikgu akan sebutkan. Awak kena tunjuk macam ni nanti. Ni contoh RM RM2 10 sen. Buat besar-besar depan kamera dengan bangga. Okey. Dah bersedia ke? Kalau dah bersedia dekat bahagian chat box sila tulis dah bersedia sekarang. Dah bersedia. Kertas dan juga pensel. Tak ada pensel boleh marker. Tak ada marker boleh pen. Tak kisah jadi boleh tulis. Dah bersedia. Balkis dah bersedia. Yang lain. Zara Amanda dah sedia, Haziq Hakimi, Nur Ain Kaisara. Okey, lagi. Takif Edris, bagus. Dah berdia tu apa Takif? Okey, yang lain, mana yang lain? Tak sedia lagi, tak ada kertas lagi. Cikgu dah suruh sediakan tadi. Okey, Rina dah bersedia, semangat, bagus. Darwish Arshad, Ziad. Okey, lagi. Ada 24 orang, tadi ada 26 orang. Cikgu nak 26 tulis dah sedia. Okey, sekarang dah tulis kat komen. Tunjuk dekat kamera pula. 1 pensel, 1 kertas. Okey, bagus. Alright. Okey, good. Baiklah, sekarang cikgu akan sebutkan bahan dia. Awak teka harga dia. Okey, yang pertama adalah alat ini. Ini nama dia headphone. Cuba teka berapa ringgit cikgu beli. Berapa kos dia. Sila tulis dekat kertas yang awak dah sediakan. Dah. Cikgu nak tengok jawapan siapa yang paling tepat. Yang paling nak dekat-dekat. Macam tu. Okay, dah. Ziad Azmi. Buka kamera. Fayyad. Macam mana cikgu nak nampak jawapan awak? Amsyah, Zara, Aisyah. Zafif, cepat. Nanti nak buat aktiviti tak best. 2, 3. Okay, tunjuk. Emil dekatkan sikit. Macam YouTube. Dekatkan sikit. Okay. Nur Ain kata RM76.50. Syarifah Aisyah tak nampak? Tak nampak. Awak tulis pakai pensel Okay, kejap. Cikgu tengok seseorang Huzaifah kata 30. Bagus, besar-besar. Balkis kata 50. Emil kata berapa tu? Emil? Tak nampak? Cuba sebut. Harganya RM53.30. Oh, ada sen-sen lagi Okey, bagus. Ryan, tengok. Dekatkan kamera. Macam ni. Nampak jelas. Bagus, Haziq. RM45. Saya guna pensel. Guna pensel. Patutlah cikgu tak nampak sangat. Kalau guna pensel boleh buat besar-besar, nampak macam Irina punya. Cikgu nampak walaupun pensel. RM45 Haziq. Aisyah Humaira kata. Aisyah Humaira tunjuk dekat kamera. Pakai pensel ke? Alamak, tak jelas kertas. Bukan kerusi awak. Where are you? RM50. Nampak tak? Bagus. Okey, antara semua. Jawapan siapa yang tadi cikgu confused? Tadi ada yang macam nak dekat tempat tadi. Mana? Syarifah Aisyah berapa tadi? RM6.20. RM6.20? Okey, Balkis Safwa ke? Oh tak, okey. Cikgu dah jumpa jawapan yang paling tepat. Nur Ain Kaisara. RM76.50. Dia sebenarnya harga dia RM75. Okey. Penting cantikkan dia. Nampak tak corak dia? Cantik kan? Nanti Cikgu beli dekat mana tu? Murahnya.
Beli kat online apa lagi? Yeah, Shopee. Zaman sekarang ni mana boleh keluar. Kalau Oh, Shopee sekarang murah. Handphone saya tujuan nanti kat Shopee. ni apa? Okay, untuk siapa yang tak tahu, cikgu bagi tahu. Yang ni dia macam cepat rambut. Saya tahu tapi tak tahu nama dia. Cikgu boleh tak bagi tahu berapa harganya? Macam 100. Pet. Tak boleh. Ikut awak. Kita dah Jangan tengok jawab siapa kat yang chat. betul ni. Nanti ketahuan jawapan. Okay, jangan tulis dekat chat lagi. Bila cikgu kata 1, 2, 3 baru siapa yang tak boleh buka kamera tulis dekat chat. Okay, tak nampak. Okay, tengah sikit. RM10. RM10 Adam kata RM20. Balkis kata 30 ke 40. Oh, jawapan selamat Balkis. Uzaifah kata RM5.6. Okey, Izzati kata RM2.10. Jawapan yang betul adalah Izzati. RM2.10. Okey, jadi tadi awak tahu kos. Kalau soalan tanya tentang kos saja, maksudnya kos awak beli barang ni berapa? Berapa harga barang-barang ini? Tapi kalau dalam peperiksaan, awak tak ada peperiksaan, tapi kalau dalam classwork, ada soalan tentang kos bahan. Jadi dekat sini awak dah tahu kos bahan ni adalah kos untuk buat projek awak. Awak dah pilih produk tadi, contoh awak pilih produk pasu bunga ni, kos untuk buat pasu bunga, bukan kos awak beli, tapi kos awak buat. Contoh kat sini bahan yang ada, cikgu nak panggil insan yang bertuah. Siapakah? Ryan. Muhammad Ryan. Sila unmute mikrofon anda. Muhammad Ryan Zikri. Okay, hai Ryan. Annyeonghaseyo. Okay. Ryan, boleh teka tak untuk buat pasu bunga ni perlukan bahan apa? Yang pertama bulu. Okay, yang pertama adalah ranting-ranting ataupun pokok yang ni. Boleh lah. Okay, itu yang pertama. Cikgu nak, terima kasih Ryan. Cikgu nak Aira Najiha. Kapan lah? Jangan bagi tahu. Aira Najiha, where are you? Sila unmute. Mute. Aira Najiha ajak unmute. Cikgu izinkan saya untuk bertanya. Okay, nanti dulu. Aira Najiha tadi mana? Dah bersedia ke? Ada Nadia Maru. Alright, Aira. Boleh teka tak selain daripada tadi kawan awak dah jawab satu bahan iaitu pokok-pokok ranting-ranting dipanggil bulu, macam itulah. Okey, selain daripada tu apa lagi bahan yang diperlukan untuk buat produk ini? Aira? Manik. Ada nampak manik ke kat sini? Tengok berdasarkan produk botol. Ya, betul. Botol kaca. Jadi kat sini bahan dia ada dua. Satu ranting-ranting pokok ataupun bulu, boleh lah. Yang kedua adalah kaca. Jadi awak nak buat kos, awak nak kira kos adalah berdasarkan dua benda ini. Macam tu. So sama juga produk awak kena kira berdasarkan kos. Awak kena senaraikan kos dia. Berapa step satu, kemudian awak akan kira. Sebagai contoh, boleh tengok dekat skrin ini. Contoh awak pilih kapal terbang mini. Jadi awak kena senaraikan bahan dia. Contoh untuk buat kapal terbang yang belah kiri yang ada orang tu, cara nak buat dia pertama kena ada filament. Yang kedua kena ada pen, sebab dia pakai pen 3D. Siapa yang tak tahu pen 3D tu apa, ada video nanti cikgu akan tunjuk. Yang ketiga kotak kertas. Yang keempat pelekat hiasan. Jadi dia punya hiasan dia guna pelekat. Cikgu tak ada kapal terbang. Okey, dia punya hiasan dia guna kapal terbang. Ikut awak lah, mungkin nak ribbon ke apa ke. Jadi cara nak kira kos pertama kena buat bilangan. Kalau awak guna 10 bahan macam tadi, pasu bunga tu guna 2. Kalau awak punya produk, kalau awak guna 10,000 bahan, awak kena senaraikan 10,000 bahan. Kemudian lepas bilangan sebelahnya bahan. Itulah nama-nama bahan. Yang seterusnya adalah harga. Harga dia untuk setiap satu unit atau kuantiti satu. Contohnya pen dekat sini harga dia RM1. Kuantiti dia 1. Sebab dia buat kapal terbang guna kotak. Pen tu mungkin nak lukis dia punya
tingkap dan sebagainya. Okey, kuantiti berapa? Kalau contohnya awak guna pelekat 5, ada 5 pelekat. Pelekat Hello Kitty, pelekat Alucard Mobile Legend, macam tu ke, awak tambah ada 5, jadi dekat kuantiti kena 5. Jadi jumlah tu adalah harga darab kuantiti. Contoh pelekat tadi 10 sen, 10 sen darab 5, 50 sen. Dan akhir sekali ada kos keseluruhan, awak jumlahkan, awak totalkan ataupun awak tambahkan jumlah setiap bahan tersebut, dapatlah final. Dekat situ awak tahulah kos dia RM6. Kalau contohnya awak nak jual awak punya produk, ada orang berminat dengan produk awak, awak kena jual lagi mahal daripada harga kos keseluruhan supaya awak dapat untung. So ini contoh kapal terbang mini. Cikgu nak bagi awak faham lagi, cikgu tunjuk contoh lain. Contoh lain adalah bakul. Okay, ada yang buat macam ala-ala pasu bunga ke apa ke, boleh guna konsep ni. Okay, bakul. Fokus gambar kecil yang ada rabin. Jadi cara nak buat bakul tu dia perlu ada, untuk gambar tu dia guna 5 bahan. Batang aiskrim, rabin, selotip, gam dengan kertas warna. Jadi batang aiskrim dia buat macam hiasan tepi-tepi tu contohnya. Rabin, awak boleh nampak macam rabin pink tu untuk letak dekat atas tu. Jadi awak kena buat bilangan, senaraikan bahan, kemudian bagi tahu harga dia berapa, kuantiti. Kalau beli kat kedai Eko tulislah RM2 10 sen. Kuantiti 1 paket, 1 plastik dan sebagainya. Kalau awak guna 10, awak guna 10 rabin. Jadi awak tulis kuantiti 10. Lepas tu jumlah setiap, akhir sekali awak kira jumlah keseluruhan dia. Okay, ni contoh untuk bakul. Kemudian, okay, ni menarik. Siapa yang buat casing? Contoh casing. Comel tak casing cikgu? Comel? Oh, ada benda. Nampak. Cantik kan? Okay. Jadi, awak boleh buat ikut kreativiti sendiri. Contoh macam mana nak buat casing. Contoh awak pilih casing yang ada batang aiskrim belakang dia. Jadi awak perlu ada batang aiskrim, awak perlu ada gam sebab nak tampal batang aiskrim tu, selotip untuk lagi kuatkan dia, dan juga kertas warna. Siapa yang ada tampal rabin-rabin macam ni, dia tampal keychain dan sebagainya, dia boleh ikut kreativiti awak. Ini saya nanti kalau saya dah besar nanti saya punya apa tu namanya, handphone case phone casing. Nanti boleh ke letak macam ada gambar game ke, contoh Among Us? Boleh. Boleh. Memang ikut kreativiti awak. Dan cikgu lagi sekali, cikgu nak ingatkan, ini adalah pertandingan 4 tempur. Cikgu akan pilih satu pemenang yang paling kreatif, yang paling menarik, yang mungkin ada guna unsur semula jadi dan memang cantik. Cikgu akan hantar hadiah dekat rumah dia. Sebab sekarang tak boleh nak jumpa, cikgu akan deliver hadiah dekat awak. So sebab ini nama dia pertandingan Rumah dia. Okay. Lepas tu kertas warna. Okay, macam sama juga macam tadi, buat bilangan, buat bahan, harga, kuantiti dia berapa. Contoh kat sini, kuantiti ni berapa? Berapa kicik cikgu guna? Cepat. Berapa kicik ni cikgu guna? Teka-teka berapa kicik cikgu guna? 2. Bagus. Okay, sebenarnya 3. 1, 2, 3. So kuantiti adalah 3. Okay, itu contoh. Lepas tu selotip kertas warna, kuantiti, jumlah dan akhirnya jumlah keseluruhan. Jadi sekarang setiap orang dah ada lakaran masing-masing, betul tak? Nanti kita akan aktiviti seterusnya, nanti cikgu akan nilaikan lakaran yang awak dah buat. Tapi sekarang cikgu nak awak kira kos dulu. Jadi yang pertama, sila keluarkan buku tulis dan juga pensel pembaris sekarang. Okay. Buka kamera ya, cikgu nak tengok awak sambil buat kerja. Okay, cikgu nak bagi awak buat kerja waktu sekarang supaya nanti awak dah tak perlu fikir tentang buat nanti awak hantar gambar, awak ambil gambar, lepas tu terus hantar dekat, terus stand in. Buat sekarang tunjuk yang kita buat yang tu nanti. Lakaran tu. Yang tu nanti. Sekarang kita kira kos dulu. Sebab tajuk dia kira kos, baru penghasilan reka bentuk. Okay, dah pensel. Okay, jadi yang pertama, tulis tarikh dan hari pada hari ini. Tarikh dengan hari. Siapa yang dah siap? Okay, Azad. Siapa yang dah siap, dekat chat box tu tulis dah.
Hari-hari. Hari-hari. Kita tulis RBT. Azan. Okey dah. Hari-hari. Okey, bagus. Okey. Seterusnya. Dah tulis hari-hari. Jadi lagi sekali, awak kena tengok lakaran yang awak dah buat tu. Projek yang awak pilih. Awak kena senaraikan bahan apa yang awak guna. Macam yang awak tengok dekat slide sekarang. Dia kena ada kolom bilangan, awak kena buat jadual. Bilangan, bahan, harga, kuantiti, jumlah. Dan sekarang cikgu akan bagi masa beberapa minit sambil awak dengar lagu, sambil tu cikgu nak buat. Bila lagu habis, awak kena dah siap. Ingat berdasarkan lakaran. Lepas ni cikgu akan panggil beberapa orang yang berpeluang untuk bentang. Cikgu kena buat apa? Okey. Cikgu, jika saya bertanya, Ya. saya tak faham lah apa yang cikgu cakap tadi. Boleh cikgu ulang tak? Boleh. Sekarang cuba buka muka surat, buka buku teks supaya awak lebih faham. Kena tak nampak slide tu. Sila buka buku teks. Muka surat 48. Muka surat 48. Dah. Okey. Jadi apa yang cikgu nak awak buat sekarang untuk kira kos bahan berdasarkan awak punya lakaran sendiri. Produk awak. Contoh awak nak buat pasu bunga tadi, awak kena kira kos berdasarkan pasu bunga. Macam hari itulah awak buat kereta, awak kena senaraikan bahan apa awak guna untuk kereta awak. Jadi awak kena tulis harga dia apa semua. Dan format dia punya jadual macam dalam surat. Kena ada bilangan, kena ada bahan, harga unit, kuantiti, jumlah. Okay, mungkin ada yang tak faham lagi. Boleh fokus dekat cikgu. Boleh nampak cikgu tak? Cikgu, tunjukkan slide yang tadi. Tak apa, nanti dulu. Sekarang semua boleh nampak cikgu tak? Boleh. Betul? Nampak ni tak? Papan putih? Nampak papan putih tak? Tak. Okay, cikgu stop. Tanya ke kiri sikit. Siapa yang pakai telefon tengah buat sikit? Jangan. Cikgu, izinkan saya tanya. Boleh tapi nanti sekejap Boleh. Dia pakai phone kan? Kena pakai phone ni. Oh kejap. Taruh kamera cikgu. Dia cabut Sebentar. Nampak cikgu tak? Nampak kan? Tak nampak. Cikgu tutup kamera. Sekejap, Ustaz. 6 What the? Jangan mencara Okay. Dekat, contohnya ni buku awak. So apa yang awak perlu buat adalah pertama adalah hari. Hari ni hari apa kelas? Hari Rabu. Hari Rabu. 30 Jun 2021. 30 hari bulan 6 2021. Okay. Jadi guna awak yang pertama tajuk hari ini. Tajuk. Okay. Tajuk dia cikgu akan tulis dekat chat box. Tajuk dia pengiraan kos. Pengiraan kos dan penghasilan reka bentuk. Pengiraan dekat chat box. Pengiraan kos dan penghasilan reka bentuk. Okay, yang tu boleh buat nanti. Cikgu nak sekarang fokus kat cikgu. Pertama. Oh, ya Allah. Okey, tak apa. Pertama awak tulis pengiraan kos. Pengiraan kos apa? Kos produk awak apa? Contoh awak buat TV. Pengiraan kos TV. Yang buat rumah tadi. Pengiraan kos rumah. Macam tu. Ikut nama produk awak. Lepas tu awak kena buat jadual. Format jadual dekat mana cikgu? Dekat muka surat 48, buku teks tadi. 48.
Okay, kita akan habis lambat sikit sebab tadi pun mula lambat sikit. Tunggu awak masuk. Okay, bilangan bahan. Dekat sini bilangan. Dekat sini bahan. Lepas tu ikutlah harga seunit. Ikut macam mana muka surat 48. Lepas tu awak senaraikan bahan awak. Sampailah habis. Lagi sekali kalau awak guna 10,000 bahan, 10,000 lah awak kena senaraikan. Nanti awak punya produk tu cikgu akan tengok balik kos awak. Sama ke tak? Tengok je buku teks. Guru pokok betul. Okay? Lagi, Nur Balkis ada soalan? Apa dia? Itu saya tak buat langsung. Tak buat apa? Lakaran? Kenapa tak buat? Okay, siapa yang masih tak buat, cikgu bagi tempoh hari ni je. Awak masih boleh dapat markah. Sebab cikgu baik, jadi cikgu bagi tempoh hari ni. Boleh Balkis? Okay. Cuba buat hari ni. Simple pun tak apa, yang penting ada. Lakaran pilihan tu yang paling penting. Supaya dia jadi sama macam projek awak. Lepas tu sekarang ni macam Balkis kena fikir dulu lah nak buat projek apa, baru buat yang this one. Buat je apa-apa dulu, nanti baru tukar. Sebab pakai pensel boleh padam. Takif nak tanya apa? Izin saya tanya cikgu. Ya boleh, bagus. Yang lain lupa nak cakap magic word tu. Ya Takif. Yang pengiraan kos tu maksudnya apa? Pengiraan kos tu awak kena kira kos bahan. Macam cikgu bagi contoh, Takif pilih apa tadi, rumah? Keseluruhan. Sabar dulu, Takif pilih projek apa? Saya pilih projek nak buat meja double menggunakan kotak. Okey, nak buat meja. Jadi, okey. Takif boleh dengar kan suara cikgu? Ada suara macam ni. Jadi Takif nak buat meja. Daripada situ, Takif pilih. Takif nak buat meja. Takif nak buat meja tu, nak hasilkan meja guna kotak tu guna bahan apa? Contoh yang pertama mestilah ada kotak, yang kedua mungkin hiasan-hiasan lain, warna ke, color pensel ke apa ke, yang tu Takif kena kira. Sebab kita nak tahu berapa harga bahan Takif, berapa harga meja Takif tu, berapa harga keseluruhan untuk buat meja tu. Sebab tu kena buat pengiraan kos. Jadi pengiraan Izinkan saya menjawab. Cikgu izinkan saya cakap. Takif dah clear? Okey, terima kasih cikgu. Okey tak Takif? Okey. Okey, bagus. Soalan kedua, Huzaifah dulu. Huzaifah apa dia? Tanya apa? Ahmad Huzaifah? Izinkan saya tanya soalan. Ya, boleh. Kenapa? Yang pengiraan kos tu nak ambil apa-apa nak guna je. Macam nak buat phone, iPad je tu. Macam mana? Ulang balik. Yang pengiraan kos tu nak letak nama yang nak buat tu kan. Yang dekat sini. Nampak yang kosong. Contohnya awak nak buat Huzaifah pilih apa? Nak buat produk apa? Handphone. Apa dia? Teleskop. Handphone. Okay, jadi pengiraan kos handphone. Contoh lagi, mungkin ada yang tak clear. Siapa yang nak buat rumah tadi? Pengiraan kos rumah. Siapa yang nak buat meja? Pengiraan kos meja. Yang buat pasu bunga? Pengiraan kos pasu bunga. Yang nak buat baju? Pengiraan kos baju. Okey. Lagi, Ain Kaisara, cepat kita nak mula ni. Jangan lagi-lagi tanya soalan cepat. Cikgu izinkan saya tanya soalan. Yes. Saya tak faham lagi lah yang jadual tu. Okey, bahagian mana yang Ain tak faham? Yang jadual tu. Okey. Kita tengok satu-satu. Ain nak buka dah muka surat 48. Yang lain boleh rujuk juga Dah. Okey, sekarang cuba kita tengok bekas pensel. Okey. Dan fokus nombor 1. Jadi berdasarkan bekas pensel ni, orang ni, murid ni yang dekat gambar ni, dia nak buat bekas pensel. Jadi bahan pertama yang diguna adalah benang. Sebab dia nak jahit bekas pensel dia tu. Jadi Ain kena senaraikanlah nombor 1. Contohlah Ain pun nak buat bekas pensel. So nombor 1, bilangan ni semua contoh ada 10 bahan nak buat produk tu, 10 lah item kena ada. Yang tu faham tak Ain? Bilangan. Okay, bagus. Yang kedua bahan. Jadi semua bahan yang Ain guna
dekat produk Ain tu Ain kena senaraikan. Contoh kat sini dia senaraikan dia nak buat bekas pensel guna benang. Sebab tu dia senaraikan nama benang. Awak kena bagi nama lah dekat bahan dia tu. Contoh lagi, awak nak buat pasu bunga tadi, cikgu bagi contoh. Jadi kat sini bahan dia adalah bunga dan juga kaca. Kalau nak lebih cantik, bunga kaca rebin. Ataupun nak awak guna stiker, bunga kaca stiker. Macam tu. Boleh faham yang tu? So awak kenalah senaraikan satu persatu. Kemudian, harga seunit. Berapa harga untuk satu unit benda tu? Contoh kat sini awak nampak contoh ni dia guna benang. Mungkin dia guna benang warna merah. Benang warna merah harga dia RM2. Jadi harga seunit dia RM2. Okay, berapa kuantiti? Mungkin satu gulung benang tak cukup. Orang ni guna sampai 10 benang. Jadi buatlah kuantiti 10 unit. Macam dalam gambar ni dia buat satu unit saja. Okay, lepas tu jumlah RM. Jumlah RM ni adalah berapa dia lah. Kalau contohnya tadi kalau satu boleh je lah sama dengan harga seunit. Tapi kalau harga seunit RM5, kemudian kuantiti awak 2, so 5 darab 2, 10. Boleh faham? Last sekali. Bahagian terakhir nampak dekat kos keseluruhannya awak kena tambah semua jumlah. Dekat situlah awak akan nampak berapa total harga untuk buat, berapa harga kos bahan awak untuk buat satu produk awak itu. Boleh faham? Okay, cikgu harap yang lain pun boleh faham. Okay, soalan yang terakhir tadi, Emil nak tanya apa? Yang bawah-bawah tu nak buat apa? Bawah-bawah yang mana? Oh, yang ni? Okay, yang tu sama ikut produk awak lah. Kalau awak ada 10 bahan, 10 bahan. Sama macam muka surat 48. Contoh kat sini dia guna 4 bahan. Jadi 4 je lah listing awak. Ikut awak punya produk tu. Okay. Jadi sekarang cikgu akan bagi masa ikut lagu. Awak format dia ikut buku teks muka surat 48. Cikgu akan pasang lagu. Sekejap. Share screen. Bila lagu berhenti, awak kena siap. Cikgu akan turn off kamera cikgu. Okay. 1, 2, 3. Buat sekarang. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches all troops deployed. First blood. Double kill. An ally has slain all troops deployed. First blood. Double kill. Okay, dah siap? Dah. Tahu nak buat apa? Dah. Saya dah. Apa cikgu dah terangkan banyak kali tadi. Belum? Okay.
Lagi sekali. Tapi bahan yang saya tahu Zee. Lagi satu lagu. Nak lagu Mobile Legends ke PUBG tadi? Mobile Legends. Saya nak PUBG. Main PUBG tak main PUBG. Ramai yang nak. Ingat, bila lagu ni habis, awak kena siap. Mimpi. Yang tak tahu, tak ada. Cikgu tak ada. Tak masukkan mimpi dekat slide sekarang. Okay, tak apa. Yang ada sekarang lagu yang ni je. Okay, tak apa. Jadi sekarang lagu ni habis, awak kena siapkan. At least. Jadi sekarang cikgu akan betulkan setiap orang. Lupa. Nampak cikgu dah kan? Nampak tak cikgu? Okay, good. Baiklah. Sekarang awak ada beberapa orang yang dah hantar tugasan lakaran dan macam cikgu cakap hari ni cikgu nak awak bentangkan beberapa orang untuk bentangkan dan cikgu akan buat pembetulan. Awak catat sebab lepas ni awak kena perbaiki kemudian awak hantar balik sebab cikgu nak bagi markah tinggi dekat awak. Okay. Yang pertama Adam Harid. Sila unmute Adam Harid. Kita anda. Okay, boleh Balkis. Adam Harid, where are you? Ada Adam Harid tak kat sini? Ke tak ada? Tak ada Adam Harid. Alamak, Adam Harid. Tanya boleh. Okay, nanti dulu. Cikgu, kenapa tak ada lagu Keris Sakti? Ahmad Huzaifah. Ahmad Huzaifah, sila unmute. Ya. Okay. Jadi, boleh tunjuk dekat kawan awak macam mana lakaran awak tak? Turn on kamera lepas tu tunjuk. Ya, rumah tuan. Yes, yang awak hantar tu. Tunjuk je. Okay, ni contoh kawan awak buat supaya awak ada idea. Okay, sila tunjuk Huzaifah. Ya. Okay, yang lain bersiap sedia dengan lakaran masing-masing. Lambat pula internet cikgu. Cikgu yang tu. Okay, dah. Awak dah siap? Dah siap dah? Wah, bagusnya. Okay, tunjuk lakaran dulu. Lakaran dulu baru bentuk. Nak tengok lakaran? Lakaran yang awak lukis. Dah. Laju lah awak. Okay. Semua nampak tak lakaran? Tu bukan lakaran. Salah tunjuk tu. Antara nak Okay, semua boleh rujuk Huzaifah. Semua nampak tak Huzaifah? Kalau okay. Alright, Huzaifah. Sila tunjuk. Mana Huzaifah hilang tu? Cantiknya. Wow. Cantik. Okay, nampak kan? Wonderful. Macam tu. Awak kena buat lakaran macam tu. Tapi Huzaifah ada beberapa pembetulan. Yang pertama, Huzaifah sila catat. Yang pertama, kan ada 3 lakaran. Huzaifah kena baiki sikit lakaran kedua. Sebab lakaran 1 dengan 2 tu macam lebih kurang sama. Buat je lah corak ke apa ke yang sedia ada tu, tambah je corak ke apa ke, tambah tingkap yang lagi besar, lepas tu buat macam ada langsir sikit kan macam tu. Dia kena nampak lain sikit. Boleh Huzaifah? Yang kedua, lakaran pilihan kena warna. Dah cantik dah tu, tinggal warna dan label. Warna dan label. Okay, salin yang catat tu nanti awak turn in semula hari ni. Cikgu akan bagi, jadi nanti awak boleh dapat markah A terus. Okay, sekarang cikgu nak tolong awak jadi awak kena dengar satu-satu. Sila catat. Cikgu ulang balik untuk Ahmad Huzaifah, baiki sikit lakaran 2 supaya nampak beza dengan lakaran 1. Yang kedua, kena bahagian lakaran pilihan tu, awak kena warna. Awak kan dah siap projek awak tu, awak bagi je sama. Bagi sama warna, lepas tu awak label. Tingkap guna apa, cardboard ke, guna tali ke dan sebagainya. Okay, seterusnya Muhammad Adam Harid ada tak? Muhammad Adam Harid? Tak ada ke? Adam. Okay, nanti dulu. Nanti cikgu akan bagi peluang awak untuk tanya. Muhammad Adam Harid tak ada dalam kelas ni? Okay, tak apa. Cikgu akan semak yang ada je. Muhammad Amsyah ada tak? Muhammad Amsyah. Tak ada ke? Muhammad ada. Tak ada. Amsyah. Sekarang Amsyah first.
Macam yang Amsyah tahu, Amsyah ada buat 3 jenis lakaran betul tak? Pertama kereta, kedua rumah lakaran terbaik, yang ketiga pokok. Macam ni. Tak nampak apa? Awak nampak kan? Kertas awak sendiri boleh nampak? Okay. Cuba tunjuk dekat kawan-kawan. Tunjuk macam yang minggu lepas punya. Ni bukan semalam. Ni minggu lepas lagi. Minggu lepas. Cepat. Buku tu hilang. Hilang. Okay, tak apa. Jadi sekarang apa yang awak buat, okay, tulis dekat buku apa-apa atau kertas. Nanti awak cari buku awak. Ini pembetulan yang awak perlu buat. Pertama buat kereta. Kedua rumah lakaran terbaik. Ketiga pokok. Macam yang awak nampak, awak buat 3 lakaran yang berbeza. Sebenarnya awak kena pilih satu produk. Satu produk je. 3 lakaran tu produk itu. Contoh awak pilih antara kereta, rumah, pokok, pilih yang mana? Awak pilih yang mana? Rumah, Amsyah? Awak nak buat yang mana? Kereta tak boleh. Pilih antara rumah dengan pokok. Rumah. Okey, jadi 3 lakaran ni kena rumah saja macam Uzaifah tadi. Contoh awak pertama buat rumah kecil sikit, lepas tu lakaran kedua buat rumah besar, dia ada colour, dia ada bentuk-bentuk sikit. Lakaran pilihan tu rumah yang cantik yang awak nak buat. Boleh faham? 3 lakaran kena sama. Macam hari tu kereta. Lakaran kereta 1 dengan lakaran kereta 2 dia sama je kategori kereta, dia tak boleh banyak-banyak jenis. Boleh faham? Nanti buat perbaikian, lepas tu lakaran pilihan warna dan label, cikgu terus bagi markah A. Okey tak? Okey Amsyah? Buat macam ni kalau okey, buat macam ni. Tak nampak pun? Mana good? Okay, bagus. Alright, Amsyah. Okay, seterusnya Muhammad Darwish ada tak kat sini? Muhammad Darwish. Ada? Mana? Okay, Muhammad Darwish. Okay, cikgu akan tengok awak punya. Okay, so Darwish boleh cerita dekat kawan. Darwish pilih reka bentuk apa? Pencil box. Okay, Darwish pilih lain sikit. Sebelum ni rumah-rumah. 2 orang pilih rumah. Pencil box. Okay, bagus. Lakaran 1 okay. Lakaran kedua okay juga. Sebab dia ada peningkatan. Dia punya bentuk lain, dia punya zip lain. Okay, dan lakaran ketiga. Yang lakaran terbaik. Ini awak punya pembetulan. Lakaran ketiga kena lain sikit dari lakaran kedua. Darwish boleh tulis nota, kena lain. Contohnya mungkin dekat lakaran terbaik tu Darwish boleh lukis corak. Boleh lukis kalau nak tanpa stiker apa. Ataupun nak pencil box. Pencil box ada macam-macam, cikgu tak ada pencil box pula. Pencil box ada banyak-banyak jenis kan. Boleh letak keychain dekat pencil box tu kena buat cantik-cantik. Cikgu, jangan lupa warna, jangan lupa lakar. Soalan nanti. Darwish je dulu. Awak boleh tulis soalan yang awak nak tanya. Sebab cikgu nak percepatkan proses ni supaya setiap orang cikgu boleh nilai. Okay, boleh faham Darwish? Ya. Cikgu ulang balik, awak kena ubah lakaran pilihan awak supaya tidak sama macam lakaran kedua, dan awak kena warna, lakar dan cantikkanlah. Macam mana awak nak hias awak punya pencil box betul-betul nanti. Awak ada corak bunga-bunga ke apa ke, macam tu juga lakaran pilihan awak. Okay, seterusnya Emil ada kan? Ada, ini saya. Okay, Emil nak buat payung betul tak? Ya, itu saya nak buat payung. Cantik lah, ni memang Emil lukis ke? Saya lukis bukan buat. Nanti awak kena buat macam, okay, cikgu puji juga lakaran 1 dengan lakaran 2 berbeza. Boleh tunjuk dekat kawan tak? Tunjuk dekat kawan lakaran tu supaya kawan boleh tengok. Saya buat yang saya buat lakaran terakhir. Lakaran, tunjuk dulu lakaran 1. Okay, cepat-cepat catat nota yang awak perlu hantar. Dan ini yang masih tak hantar. Boleh nampak? Dari sini cikgu boleh bagi Saya tak tahu cara nak ambil gambar lakaran. Kena ambil gambar teknik. Kau tak macam mana cikgu nak nilai? Cikgu tak ada kuasa magic. Macam mana awak lukis? Tak ada. Tak pandai cara nak ambil gambar kat home. Alright. Okay, tak apa. Cara cikgu bagi markah. Contoh
Cikgu tak boleh bagi markah depan awak semua. Nanti cikgu akan tulis markah dekat sini. Boleh nampak? Wah, okey. Cikgu bagi contoh English. Salah. 4 tempur pun ada. Cikgu pernah bagi markah kan? Awak dah check belum? Okay. Tak. Untuk guys yang ni 19 Mei. Penuh kereta. Ingat untuk tugas 19 Mei, cikgu dah bagi markah kat semua orang. Boleh nampak dekat sini. Sekejap. Okay. Cikgu. Untuk Ahmad Adam Haris dapat 100/100. Nampak? Siapa yang tak siap, cikgu bagi markah kosong. Yang ni cikgu bagi masa 3 minggu. Boleh faham? Sebab cikgu tak boleh nak buat apa. Sebab awak nampak kan dalam sistem. Maksudnya siapa yang hantar dia ada dalam record. Dekat situ lah cikgu baru boleh bagi markah. Kalau tak cikgu tak boleh nak bagi markah. Macam ni. Boleh faham? Siapa yang hantar je memang confirm dapat markah tinggi. Boleh nampak dekat sini. Kita letak markah penuh. Okay. Macam tu. Cikgu akan bagi 100 dulu sebab cikgu kan baik dan murah hati. Tapi kalau siapa yang tak siap, sama macam dalam kelas, cikgu pantang orang tak siap kerja. Jadi awak pun hari ni cuba untuk siapkan kerja. Kalau ada masalah, WhatsApp cikgu. Awak WhatsApp cikgu personal. Okay. Ni. Emil nak buat payung. Okay, lakaran 1 okay. Lakaran 2 nampak tak dia berbeza sikit dari yang tadi? Ni lakaran 1. Lakaran 1 dia punya batang dia. Nampak? Beza dengan lakaran yang kedua, batang dia lain dan dia ada macam keychain, macam tali so. Function dia macam boleh gantung, boleh pegang macam tu je dan sebagainya. Okay. Dan yang ketiga. Ini adalah lakaran pilihan. Nampak tak beza dengan lakaran 1 dengan 2 tadi? Nampak tak semua? Okay. Ada label juga tapi ini pembagian yang Emil kena buat. Yang pertama, Emil kena warna. Tulis kat sewarna. Yang kedua, Emil cuma label dekat bawah ni je. Jadi Emil kena label dekat atas tu sekali. Dia buat kereta sebab sama macam hari tu. Awak kena nak buat benda yang lain sikit. Oh wow. Okay, Sharifah buat apa ni? Boleh terangkan dekat kawan? Wah. Kejap. Okay, ni contoh Sharifah buat. Cikgu tunjuk contoh beberapa orang sebab dah pukul 2 dah. Cikgu lapar. Okay, cepat. Ni apa nama projek ni? Tempat letak pensel. Okey, macam yang korang tahu, lakaran pertama bekas macam tu. Lepas tu ada yang lebih upgrade sikit untuk lakaran kedua dan lakaran ketiga dia ada untuk lagi. Ya. Kuku. Ya, kenapa Ryan? Tak ada kuku. Ada apa? Sekarang dah pukul 2 lah. Sekarang dah pukul 2. Betul-betul. Okey, lagi 1 minit cikgu nak cut. Okey, sekarang siapa yang dah buat lakaran ni, ingat lakaran 1, 2, 3 kena berlainan. Yang kedua, lakaran ketiga kena warna, kena label. Itu syarat dia. Awak perlu hantar. Dan hari ni cikgu akan ada tengok classwork awak. Tadi kan dah siapkan kos, awak perlu ambil gambar je. Lepas tu awak submit. Itu je. Tadi awak dah buat dah? Ambil gambar, submit. Lepas dalam proses sebelum kelas minggu depan, sila siapkan awak punya projek. Nanti untuk pembentangan. Okay, yang ni dengar. Cikgu akan resend balik video ni. Untuk Cikgu boleh ke buat kereta? Nanti, Ryan nanti. Untuk pembentangan awak, fokus. Cikgu akan buat slide template yang mana awak perlu isi dekat situ. Macam tu. Jadi untuk minggu depan punya kelas, awak perlu present awak punya projek. Awak perlu buka video awak, lepas awak kena present. Projek saya adalah ni. Lepas awak tunjuk projek awak. Lepas awak kena gerakkan slide tu sendiri. Awak kena share screen. Cikgu akan bagi slide, awak isi saja untuk mudahkan awak. Boleh faham? Tapi yang penting untuk hari ni, ambil gambar kos tadi, lepas tu submit. Siapa tak siap lakaran, sila siapkan dan buat projek anda. 3 benda, cikgu ulang balik, boleh tulis. Pertama, siapa yang tak siap lakaran, siapkan lakaran. Yang kedua, kos tadi. Awak dah buat kos tadi, ambil gambar je, turn in. Itu hari ni punya, dah siap. Yang ketiga,
Sementara nak tunggu minggu depan, awak kena siapkan projek awak tersebut. Ni. Okay, itu saja kelas kita pada hari ini. Bolehlah. Bye. Tapi nak berehat sebentar tu boleh. Bye. Pergi dulu nak. Saya left dulu. Bye. Ada soalan tak? Bye.